Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nur Fatihah binti Muhammad Fuad. Nombor mercik saya 17 DHF 20F 2031. Kami dari Grup 4 ingin membentangkan iaitu yang bertajuk definisi etika dan peradaban. Sebelum kami memulakan, saya mahu memberitahu isi-isi pendahuluan yang kami akan terangkan. Yang pertama, menghuraikan maksud-maksud etika dan peradaban. Yang kedua, menjelaskan mengenai ciri-ciri etika dan peradaban yang bertamadun di negara kita. Dan yang terakhir, menerangkan tentang pembahagian etika dan peradaban. Dengan ini, saya akan menerangkan maksud-maksud etika bertamadun. Maksud-maksud etika bertamadun berasal dari perkataan ethos, iaitu daripada Greek yang bermaksud budaya, kepribadian dan watak. Seterusnya, keupayaan untuk membezakan antara yang betul dan salah. Yang terakhir, prinsip moral atau nilai-nilai terhadap setiap individu tersebut. Dengan ini, saya akan menguraikan apakah yang dimaksudkan dengan definisi etika. Ethos juga membawa maksud kebiasaan. Ia juga membawa maksud karakter. Perkataan ethos juga terdapat dalam kamus bahasa Inggeris yang bermaksud akhlak, tata susila, kesusilaan dan etika. Ethics ada bermaksud system of moral and principle of conduct. Sebagai contoh, etika perkhidmatan awam yang melibatkan kaki tangan awam. Etika juga mengkaji fakta, menganalisi dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya terhadap personaliti seseorang. Manakala etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan tanzil Tuhan atau wahyu Tuhan terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu dan juga berbeza dengan agama. Seterusnya, saya akan memberi kawan saya, Cik Fatin, untuk menerangkan etika bertamadun yang seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafatnya Iliana binti Muhammad Ghazali. Nombor kad metrik 17 DHF 20F 2050. Di sini saya ingin menerangkan tentang pembahagian etika. Etika juga membawa maksud yang pertama, A. Nilai dan norma pegangan untuk mengatur perilaku seseorang itu. Yang kedua, B. Kumpulan asas atau nilai moral. Terakhir sekali iaitu ilmu tentang yang baik dan buruk, betul dan juga salah. Para sarjana juga telah membahagikan etika kepada 3 kategori iaitu etika deskriptif, etika normatif dan juga etika gunaan. Pertama sekali iaitu etika deskriptif. Etika ini memberitahu kita bagaimana ahli masyarakat harus bertingkah laku, apakah peraturan yang digunakan dan juga dianuti dalam sesebuah masyarakat itu. Etika deskriptif ini menyadarkan kita manusia bahawa terdapat pelbagai sistem moral yang bersifat relatif di muka bumi ini iaitu seperti etika Kristian, Buddha, Islam, Yahudi dan juga Hindu. Etika ini juga menyatukan bentuk ataupun karakter sesuatu sistem moral yang ada tanpa membuat sebarang penilaian, pengadilan dan juga keputusan terhadap sistem alam. Yang kedua iaitu etika normatif. Etika normatif ini merujuk kepada panduan dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik maupun jahat. Ia juga membuat kritikan dan melakukan penilaian ke atas etika moral yang ada dan kemudian mencadangkan satu sistem yang standard untuk semua. Etika ini juga menjurus kepada kenyataan yang memberitahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang betul. Teori utama yang digunakan dalam etika ini ialah teori
teori deontological iaitu menilai baik dan buruk pada tindakan. Yang kedua, teori teleologis iaitu menilai baik dan buruk berdasarkan kesan tindakan. Golden Rule merupakan contoh prinsip etika normatif klasik. Jika kita mahu orang melakukan perkara yang baik kepada kita, kita juga perlu melakukan perkara baik kepada orang lain. Yang terakhir sekali iaitu etika gunaan. Etika gunaan ini membincangkan isu-isu khusus dalam kehidupan seharian yang meliputi pelbagai jenis bidang seperti bidang perniagaan, perguruan, perubatan, alam sekitar dan juga sosial. Etika ini menyelesaikan masalah semasa dengan pelbagai teori dan konsep. Ini adalah penting untuk kita menggubal etika yang dapat memberikan panduan dan mengawal bidang-bidang tersebut untuk kegunaan masyarakat pada zaman kini. Etika gunaan ini adalah hasil penyelesaian terhadap masalah termasuklah etika meta dan juga etika normatif. Contohnya, seperti etika perniagaan dan juga etika alam sekitar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Farhani binti Zulkifli. Nanometrik saya 17THF 20F2039. Terdapat beberapa ciri etika yang dapat menentukan pemahaman seseorang tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Berikut adalah 4 ciri etika secara umum yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah berlaku tanpa disaksikan. Berlaku tanpa disaksikan bermaksud secara amnya masih berlaku walaupun tanpa disisihkan oleh orang lain. Ini kerana etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip asas kehidupan manusia yang baik. Anda yang mencuri tak akan melanggar etika walaupun tidak diketahui oleh orang lain. Dan moral anda akan tetap buruk walaupun anda tidak masuk penjara kerana pihak penguasa tidak tahu mengenainya. Yang kedua adalah absolut atau mutlak. Absolut atau mutlak adalah etika ini akan berlaku di mana sahaja, bila-bila masa dan untuk sesiapa sahaja. Etika adalah prinsip yang tidak dapat ditawarkan dan juga bergantung pada prinsip moral yang boleh berubah. Contohnya, membunuh dan mengambil hak orang lain adalah satu perkara yang tidak bermoral dengan alasan apapun. Yang ketiga adalah perspektif dalaman. Perspektif dalaman adalah berkaitan dengan kebaikan tingkah laku oleh manusia. Secara amnya, sejak kecil anda telah mempelajari perkara yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Anda juga semakin mengetahui setiap hari perkara mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga meninggalkan kesan di hati anda. Ini akan menimbulkan kekacauan dalaman sekiranya anda ingin melakukan perkara yang buruk. Yang keempat adalah terkait perbuatan dan perilaku manusia. Etika berkait rapat dengan tindakan dan tingkah laku manusia. Jadi etika umum terbentuk secara semula jadi, hasil daripada tindakan dan tingkah laku manusia. Tingkah laku buruk dianggap etika buruk dan tingkah laku yang baik dianggap sebagai etika yang baik. Jadi intinya sangat berkaitan dengan tindakan dan tingkah laku yang dilakukan oleh anda sendiri. Etika umum lebih banyak dan luas dengan unsur-unsur had. Jadi anda juga secara tak langsung dapat memahami etika teologi dengan memahami etika umum atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana binti Ramli, bernombor metrik 17THF20F2054. Saya ingin membentangkan tugasan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Izzuddin, iaitu definisi etika dan peradaban. Peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab, sudut epistemologi bahasa Inggeris dan lain. Dalam sudut bahasa Arab terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun.
peradaban dari sudut bahasa Arab terbahagi kepada 4, iaitu umron, hadharah, tamadun dan madaniyah. Umron bermaksud kawasan tanah atau rumah yang didiami atau diduduki orang dalam keadaan berkembang maju. Manakala hadharah pula digunakan dalam abad ke-20, sama makna dengan umron. Tamadun pula bermaksud tahap perkembangan yang tinggi, bercirikan bentuk negara dengan pentadbiran yang tersusun rapi, kehidupan bandar, sains, teknologi dan pentadbiran yang mencapai perkembangan arkitektur yang membina, monumen dan bangunan besar dan aktiviti kesenian yang berkesan. Dan yang keempat iaitu madaniyah, iaitu berkenaan dengan bandar atau kehidupan bandar. Itu sahaja berkenaan dengan definisi peradaban. Seterusnya, ciri-ciri peradaban Islam yang pertama ialah sempurna. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuklah undang-undang syariah, akidah, akhlak, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan sesama manusia. Ia juga menekankan dan menyeru keadilan untuk semua insan, sama ada Islam atau bukan Islam, kawan atau lawan, dan sama ada mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya. Yang kedua ialah keseimbangan atau kesederhanaan, bermaksud seimbang antara dua keadaan yang bertentangan. Konsep keseimbangan dalam tamadun Islam merangkumi spiritual, iaitu kerohanian, dan material, iaitu kebendaan. Tanggungjawab ibadat kepada Allah dan urusan kehidupan dunia, kepentingan individu dengan masyarakat dan keseimbangan nilai spiritual dan material. Yang seterusnya ialah Rabbani, menunjukkan tamadun Islam didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Umat Islam sedar hakikat keberadaannya di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah yang diamanahkan untuk membangunkan setiap wilayah yang diduduki. Perhubungan manusia sesama manusia dan alam lainnya adalah pelengkap hubungan dengan Maha Pencipta. Antara ciri-ciri lain juga ialah ideal atau realistik, tetap dan anjal sepanjang zaman, dan universal ataupun sejagat. Sekian dari tajuk pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan istilah peradaban dalam bahasa Cina dan ciri-ciri peradaban bahasa Cina. Nama saya Nurul Fadilah binti Allah dan nombor matrik saya 17 DFF 20F2024. Ciri-ciri peradaban dalam bahasa Cina ada 3 jenis. Yang pertama iaitu Wingming. Wingming bermaksud cerah dan terang dan bercahaya. Yang kedua pula Wing bermaksud keindahan, kelembutan dan budi pekerti. Yang ketiga pula Ming, iaitu cahaya. Ciri-ciri peradaban Cina ada 4. Yang pertama, pengaruh yang luas, iaitu pengaruh Cina dilakukan melalui perdagangan. Selain itu pula China melakukan dan perluasan kuasa serta penduduk China. Nombor 2, jangka hayat yang panjang. Maharaja Hang Yuti merupakan maharaja perempuan yang pertama di negara China, dan baginda juga menggunakan kaedah ini membentuk pemanjangan jangka hayat tamadun Cina. Manakala pula baginda mengetahui pembuatan kertas, bahan letupan, cara mencetak dan menggunakan kompas. Nombor 3, nilai-nilai moral, iaitu kecenderungan mereka menghayati dan melaksanakan nilai-nilai moral, terutamanya Konfusisme dan Buddhisme. Nombor 4, dynamics. Dynamics iaitu perkembangan membentuk sistem pemerintahan. Itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan saya kerana telah membacakan topik-topik sebelum ini. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ahmad Asyad Musansu Anwar, bernombor matrik 17DHF 20F2058. Okey, saya telah diberikan tugasan ataupun amanat untuk membacakan beberapa
Perkara pertama ialah saya akan bincangkan tentang istilah peradaban dalam bahasa Inggeris. Di sini ada civilization. Civilization ini bermaksud peradaban ataupun tamadun. Kedua, ada civilize. Civilize ini ialah memperbaiki tingkah laku yang kurang sopan atau menjinakkan. Dalam bahasa Inggeris ini to tame, dan melaraskan mengikut keperluan semasa atau keperluan masyarakat pada masa itu. Seterusnya ada civilize. Civilize ini ialah selepas civilization. Civilize semua itulah bermaksud mereka ni keluar daripada kehidupan primitif ataupun barbarian kepada kehidupan yang lebih berakal budi dan sopan. Maksudnya mereka ni dah bertamadun lah. Seterusnya ada istilah peradaban dalam bahasa Greek. Bahasa Greek dalam ni ada 3, iaitu K, Nomos dan Chameleon. K bermaksud terbentang ataupun terhampar atas sesuatu yang datang kepada kita. Perkataan lain seperti Ketai, Kemai, Kesai dan Kestai juga dalam bermaksud dengan K. Seterusnya kita ada perkataan Nomos. Nomos ni merujuk kepada jalan, metod, unsur, peraturan ataupun laluan serta undang-undang yang telah ditetapkan. Maksudnya mereka kena ikutlah peraturan yang telah ditetapkan. Chameleon membawa maksud kepada khazanah atau harta yang disimpan. Soal penempatan undang-undang dan harta yang diberikan penekanan bagi menjelaskan maksud peradaban. Baik, kita pergi ke topik yang seterusnya. Okay, saya akan terangkan maksud peradaban dalam bahasa Tamil yang dikenali sebagai Nakarikam. Nakar ini bermaksud kota atau bandar. Okay. Manakala ikam pula membawa erti pembentukan. Nakar juga merupakan simbol tentang penjemahan Tuhan Siva, iaitu Tuhan yang menciptakan bandar. Ikut kepercayaan diorang lah. Okay. Ini ialah terakhir pada saya itu penutup. Pada pendapat saya, konsep bahasa etika, nilai moral dan akhlak ini amatlah penting untuk difahami bagi merupakan satu landasan kerangka ujian bagi memahami konsep dan konteks serta kepentingannya.